Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Bagan Serai. Industri otomotif Datuk Yang Dipertua telah bermula secara besar-besaran kira-kira 100 tahun dahulu apabila syarikat Ford memperkenalkan kaedah pengeluaran dengan izin mass production. Pada hari ini kira-kira 70 juta unit kenderaan dikeluarkan setiap tahun. 70 juta, satu angka besar. Dulu tak ada kereta, sekarang semua ada kereta dah. Industri otomotif Datuk Yang Dipertua merupakan pemangkin kepada proses perindustrian dan telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Pada masa ini jumlah pekerjaan dalam industri ini dalam negara kita ialah sebanyak kira-kira 550,000 orang. 550,000 iaitu lebih setengah juta. Industri otomotif adalah satu industri yang penting bagi negara kita, termasuk bagi merealisasikan wawasan 2020 untuk menjadi sebuah negara maju. Sebagai contoh, di beberapa buah negara maju, industri ini menyumbang bahagian agak besar kepada keluaran dalam negara kasar KDNK daripada 8 hingga 14%. Di Amerika Syarikat, industri ini menyumbang 8% kepada KDNK, di Jerman 14%, di Thailand 10%. Di negara-negara tersebut terdapat apa yang dipanggil dengan izin automotive city ataupun region seperti Kentucky di Tennessee, Alabama di Amerika Syarikat, Wolfsburg di negara Jerman, Toyota City di Nagoya, Jepun dan Rayong di Thailand. Begitulah betapa pentingnya industri otomotif. Datuk Yang Dipertua, di Malaysia kita ada beberapa automotive city kecil berbanding dengan negara lain, di Shah Alam, di Sengacuh, Selangor, Pekan di Pahang dan Peguh di Melaka. Ini 4 kawasan utama. Ya. Jumlah pekerjaan dalam sektor pengeluaran kenderaan dan komponen yang telah diwujudkan di setiap kawasan ini termasuk vendor adalah sebanyak 50,000 di Shah Alam, 30,000 di Sengacuh, 5,000 di Pekan dan 3,000 di Peguh, Melaka. Di bawah dasar otomotif negara, kita bercadang untuk mewujudkan kira-kira 180,000 peluang pekerjaan tambahan. Dan pada hari ini, industri ini menyumbang cuma 3.4% kepada KDNK negara, dan menjelang tahun 2020 kita harap semangatnya akan naik 2 kali ganda, kira-kira 7%. Ya. Datuk Yang Dipertua, kalau tengok pada Proton umpamanya, walaupun yang bekerja di Proton cuma 12,000 orang sahaja, tetapi Proton telah melahirkan beberapa syarikat pengeluar komponen dan alat ganti, serta juga mewujudkan rangkaian pengeluar atau wakil jualan tempatan. Proton juga telah membangunkan keupayaan pengeluar komponen dan alat ganti tempatan sehingga mampu membekal syarikat-syarikat pengeluar kenderaan dunia. Selain itu, Proton juga telah berjaya meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam industri otomotif. Datuk Yang Dipertua, di bawah dasar otomotif negara yang diperkenalkan bulan Januari yang lalu, kita nak tumpu kepada kenderaan bertenaga efisien ataupun EV, dan ini telah berjaya. Setakat ini umpamanya Proton, umpamanya Pro 2 akan tambah pengeluarannya 100,000 unit lagi. Di Sengacuh pelaburannya melibatkan 2.3 bilion, dan inilah bahawa segmen kenderaan bertenaga efisien ataupun EV. Honda telah melabur 1 bilion di Peguh. Mazda luluskan pelaburan 300 juta dan akan tambah lagi 400 juta, dan pada jam 1 hari ini saya akan mengumumkan satu pelaburan besar daripada negara China yang melibatkan pengeluaran 100,000 unit kenderaan, dan ini akan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Pelaburannya 2 bilion 2,000 juta. Satu tengah hari saya akan umumkan satu pelaburan besar daripada negara China. Jadi Datuk Yang Dipertua, selain daripada pengeluaran kenderaan, kerajaan juga menggalakkan pelaburan dalam pengeluaran komponen bernilai tambah tinggi dan kritikal. Contohnya, kerajaan telah berjaya menarik sebuah syarikat Jepun, Akashi Kikai namanya, untuk melabur 700 juta ringgit di Sendayan Negeri Sembilan dengan pengeluaran sistem transmisi. Projek ini akan mewujudkan 400 lagi peluang pekerjaan, dan selain itu saya ingin maklumkan Dewan ini bahawa sebuah syarikat juga telah mengemukakan cadangan untuk melabur dalam sistem pengeluaran enjin. Pelaburan ini 2 bilion ringgit. Jadi jelas kepada kita bahawa industri otomotif amat penting dan telah banyak menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Terima kasih. Ya, Bagan Serai. Terima kasih ya Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Industri otomotif adalah satu industri yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.
inilah juga satu industri yang akan berhadapan dengan persaingan global yang sengit. Tulang belakang kepada industri ini menghendaki kewujudan modal insan yang menepati keperluan khusus untuk industri otomotif dan juga ekosistem industri yang kompetitif. Soalan saya, apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan keperluan khusus modal insan untuk industri ini tercapai? Dan bagaimanakah integrasi ekonomi Asia Tenggara, khususnya kedatangan Komuniti Ekonomi ASEAN 2015 akan memberi kesan kepada industri otomotif negara? Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Bagan Serai. Betul, modal insan adalah penting, dan pada masa ini seperti saya sebut dalam jawapan, 550,000 rakyat Malaysia sedang bekerja dalam sektor otomotif di 4 kawasan otomotif negara kita. Sebagai ulangan di Shah Alam, di Pekan, di Peguh dan juga di Sungai Choh. Jadi di bawah dasar otomotif baru ni kita nak tambah 180,000 lagi peluang pekerjaan, dan kita beri tumpuan juga kepada pembangunan sumber manusia pada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat yang paling rendah, kita ada satu program sijil industri dalam bidang otomotif melibatkan latihan 6 bulan, 2 bulan teori, 4 bulan praktikal. Tahun lepas kita berjaya melatih 1,000 orang. Tahun ni 3,000 akan kita latih. Setakat ini 800. Ini bulan April 800 sedang dilatih. Jadi mereka akan dilatih 2 bulan teori, 4 bulan amali, lepas tu dijamin pekerjaan. Jadi tahun lepas 1,000, tahun ini 3,000. Itu peringkat paling bawah. Yang peringkat yang kedua ialah peringkat internship ataupun apprenticeship. Ini pelajar-pelajar universiti yang belajar dalam bidang engineering, ditempatkan di syarikat-syarikat kereta, ya. Dan 4 ini melibatkan 4 buah universiti dan 300 orang pelajar universiti sedang menjalani program apprenticeship yang melibatkan 4 buah universiti, dan mereka juga kebanyakan mereka dijamin pekerjaan apabila mereka bergraduasi kelak. Yang 3 di peringkat graduate engineers, di mana yang mereka yang sudah pun bergraduat. Tahun lepas umpamanya kita berjaya melatih 260 orang, tahun ini target kita 500 orang. Jadi modal insan adalah penting dan kita lakukan di 3 peringkat paling bawah, peringkat pertengahan, dan juga kepada mereka sudah pun tamat pengajian mereka. Mengenai ASEAN, komuniti ASEAN, ini akan menimbulkan banyak cabaran. Kita perlu pastikan industri otomotif ini kompetitif. Umpamanya sebagai contoh, tahun lepas kita mengimport kira-kira 39,000 kenderaan daripada negara Thailand. Sebelum itu lagi banyak, 2012 41,000. Jadi ini saingan kepada kereta-kereta tempatan. Jadi kesannya ialah syarikat-syarikat kenderaan dalam negara kita harus mampu lebih bersaing dengan adanya pasaran bebas ASEAN ini. Kereta-kereta Thailand masuk ke Malaysia tanpa duty import, ya. Negara lain ada duty import. Ini makna kereta Thailand lebih kompetitif daripada kereta Jerman, Jepun dan lain-lain, ya.